Hai semua, dalam video kali ini, saya nak cakap tentang kenapa pemilihan U-Mobile untuk melaksanakan rangkaian 5G kedua ni berkontroversi ya. Nak tahu lebih lanjut, kena tengok video ini sampai habis. Sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng. Kenapa pilihan U-Mobile ni berkontroversi? Seperti apa yang kita sudah tahulah, U-Mobile telah dipilih oleh NCNC untuk melaksanakan rangkaian 5G kedua di Malaysia baru-baru ini. Walaupun begitu, pemilihan U-Mobile oleh NCNC memberi banyak kontroversi dan juga persoalan, termasuklah dari orang awam, ahli parlimen, pihak media dan juga pihak telco. NCNC berkata bahawa U-Mobile dipilih atas beberapa faktor yang tertentulah. Mari kita tengok kenyataan media dari NCNC terlebih dahulu. Ini adalah kenyataan media. Dalam kenyataan media ini, pemilihan U-Mobile ni dibuat berdasarkan gabungan beberapa faktor lah, seperti rancangan perniagaan dan juga teknikal yang dikemukakan, rekod kadar aduan, kepuasan pelanggan, prestasi mereka dalam melaksanakan inisiatif infrastruktur lain, termasuklah sumbangan memberangsangkan kepada projek perkhidmatan sejagat USP seperti jendela fasa 1, projek penaik tarakan 4G yang selaras dengan komitmen NCMC. Jika ikutkan kenyataan media lah, pemilihan U-Mobile tu dibuat dengan faktor itulah, seperti rancangan perniagaan tu, kadar aduan yang rendah, ada ramai yang satisfied lah ataupun berpuas hati dengan perkhidmatan U-Mobile. Ya. Jika ikutkan komen saya pun ada yang menyokong pilihan U-Mobile ya. Melalui pilihan ini, tanggungjawab pengawal sediaan terhadap U-Mobile telah dikuatkuasakan lah. Jika ada ketidakpatuhan, penalti dikenakan ya. Mereka boleh bekerjasama dengan rakan ekosistem yang lain tertakluk kepada kelulusan NCNC. Itu yang seperti mereka cakap lah. Dengan penubuhan rangkaian kedua ini, NCNC buka jalan untuk fleksibiliti dan keterangkuman perkhidmatan yang lebih menyeluruh pada masa depan. Jika anda nak tengok kenyataan media ni, boleh skip video ini, boleh zoom in dan tengoklah apa yang ditulis dalam kenyataan media. Ini adalah FAQ, rangkaian 5G kedua Malaysia. Rangkaian 5G kedua tu merujuk kepada infrastruktur 5G tambahan yang melengkapi rangkaian borong tunggal ataupun SWM lah. Ia memberi lebih banyak persaingan dalam landscape telekomunikasi, mendorong inovasi dan meningkatkan kualiti perkhidmatan ya. Dan apa itu SWM? SWM tu model yang menggunakan rangkaian DMP lah. Model ni dikenalkan untuk mempercepatkan pelaksanaan teknologi 5G di Malaysia. Itu memang berlaku dah. Rangkaian 5G tu dibina dengan cepat lah. Jika anda nak tengok FAQ tu, juga boleh skip video ini dan zoom in. Kriteria pemilihan U-Mobile sendirian berhad tu, NCNC katalah mereka membuat keputusan berdasarkan aspek seperti pelan perniagaan, pelan teknikal, rangkaian, prestasi syarikat telekomunikasi tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kepada kerajaan maupun pelanggan. Tadi kita dah nampakkan kadar aduan yang rendah, mereka dapat membina menara dengan cepat dan lain-lain. Tidak akan berlaku monopoli dengan rangkaian kedua 5G ni ya. Dia dilihat akan meningkatkan daya saing dalam penyediaan rangkaian 5G negara, dan DNB akan kekal dan terus beroperasi seperti biasa sebagai sebahagian daripada diri rangkaian 5G. Jika nak tengok dengan jelas, boleh skip video ini dan tengok. Adakah rangkaian 5G kedua dibangunkan melibatkan dana awam dan kos kepada kerajaan? Dan jika ikutkan NCMC, rangkaian kedua ni swasta sepenuhnya lah.
tiada dana awam yang akan diperuntukkan untuk penyediaan rangkaian 5G kedua negara, U-Mobile diperuntukkan dengan jalur-jalur spektrum untuk membangunkan rangkaian 5G kedua ya. U-Mobile juga akan dikenakan fee berkaitan lah selaras dengan Akta Komunikasi dan Multimedia dan juga peraturan komunikasi dan multimedia lah. Jika ikutkan NCNC, adakah pemilihan rangkaian 5G kedua ini akan menjadi pembangkit kepada pembangunan pesat industri dan juga masyarakat secara keseluruhan? NCNC itu maklumat dia adalah untuk memastikan liputan dan accessibility di seluruh negara lah. Dengan adanya rangkaian 5G kedua, persaingan dalam industri akan meningkat dan mendorong penyedia perkhidmatan untuk menawarkan perkhidmatan berkualiti tinggi dan inovatif dengan harga yang lebih kompetitif lah. Ia bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, tetapi memacu pertumbuhan sektor-sektor seperti perkilangan, IT, teknologi maklumat dan juga ekonomi digital. Tadi kita nampakkan bahawa U-Mobile dipilih dengan aduan yang kurang dan juga performasi dalam jendela kan. Tapi jika ikutkan apa yang ada dekat sini, saya ambil dari internet lah. Jika ikutkan provider performance of 4G new tower lah dekat jendela lah, Maxis tu 100%, U-Mobile tu 99.67% je. Anda boleh nampak, jika dia bagi ikut jendela kan, Maxis tu lebih layak. Dan tadi kita dah tengok FAQ kan, ataupun frequently asked soalan lajing kan. Jika ikutkan SMC, U-Mobile dipilih atas beberapa faktor, termasuk pengalaman dalam industri 17 tahun, pelan teknikal dan baik dan juga prestasi U-Mobile seperti kadar aduan yang rendah, pembinaan menara telekomunikasi di jendela dan lain-lain. Rangkaian 5G kedua akan meningkatkan daya saing dalam penyediaan rangkaian 5G negara. Pembangunan rangkaian kedua 5G adalah swasta sepenuhnya dan tak guna dana awam lah. Keadaan monopoli pun tidak akan berlaku jika ikutkan NCNC lah. U-Mobile akan diberikan spektrum yang sesuai untuk membangunkan rangkaian 5G dan akan dikenakan cas untuk jalur spektrum yang diagihkan. Dalam konteks pemilihan oleh NCNC, dilakukan secara bebas oleh pasukan teknikal dan diputuskan secara sebulat suara oleh anggota NCMC lah, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dan Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi dan pihak pentadbir RAM tu tidak campur tangan dalam pemilihan tersebut lah jika ikutkan apa yang dicakap oleh Fahmi Fadzil. Mereka juga berkata bahawa keputusan tu mutlak dan rancangan semak semula tidak akan berlaku. Jika ikutkan apa yang ada dekat FAQ kan, ataupun kenyataan media lah, NCNC memilih U-Mobile atas prestasi mereka di jendela fasa 1. Tapi seperti anda yang nampak dekat itu, raja dekat performance 4G new tower dekat situ kan, Maxis tu dapat mencapai target ataupun apa yang diperlukan lah pada masa tersebut, manakala U-Mobile tu hampir capai lah. Maxis tu mempunyai prestasi yang lebih baik di mana mereka dapat melaksanakan dan membina semua menara telekomunikasi yang diperlukan pada masa itu. Adakah U-Mobile mempunyai KPI yang tertentu lah, Key Performance Indicator, dalam pelaksanaan rangkaian 5G kedua? Apakah yang akan berlaku sekiranya U-Mobile tak capai apa yang perlu dicapaikan lah, ataupun KPI yang tertentu? Jika ikutkan pelaksanaan DNB, mereka dapat melaksanakan pembinaan rangkaian 5G ke 80% populasi penduduk dalam tempoh 2 tahun. Kita boleh nampak ya, memang pembinaan 5G tu sangat cepat semasa DNB melaksanakan perkhidmatan 5G lah. Memang cepat. Ada pihak yang tanya juga, adakah U-Mobile dipilih kerana pemilik saham yang tertentu seperti yang di Pertuan Agong lah, Sultan Ibrahim. Dan
kenapa U-Mobile dipilih sedangkan 48.3% saham dimiliki oleh syarikat asing iaitu Street Mobile Investment Private Limited, di mana syarikat tersebut dimiliki oleh Temasek Singapura lah. U-Mobile telah berkata bahawa saham dimiliki syarikat asing tersebut akan dikurangkan kepada 20%. Ada pihak tanyalah, kenapa U-Mobile perlu mengurangkan saham yang dimiliki oleh syarikat asing sedangkan ia memenuhi syarikat pemilihan saham? Adakah pengurangan saham diperlukan? Keadaan ini boleh menguntungkan syarikat asing, ya? Dan jika ikutkan apa yang dikata oleh Fahmi Fadzil lah, U-Mobile memenuhi syariat yang tertentulah, di mana tak lebih daripada 49% saham tu dimiliki oleh syarikat asing, ya. Ada pihak yang bertanyalah bahawa kenapa U-Mobile yang memiliki lebih kurang menara telekomunikasi iaitu dalam 9,000 menara dipilih untuk melaksanakan rangkaian 5G kedua, sedangkan Maxis yang mempunyai 11,000 menara dan Celcom-Digi yang memiliki 18,000 menara selepas rangkaian digabungkanlah. Yang mempunyai lebih banyak menara telekomunikasi itu tidak dipilih lah. Dan ada orang juga tanya, kenapa U-Mobile tu memiliki 9 juta pelanggan lah, manakala Celcom-Digi tu memiliki 20.2 juta pelanggan dan Maxis pula memiliki 12.7 juta pelanggan, ya. Jika ada orang tanyalah, jika U-Mobile memilih Celcom-Digi dan juga Telekom Malaysia sebagai rakan kongsi dalam melaksanakan rangkaian 5G kedua, rangkaian 5G kedua tersebut akan mempunyai jauh lebih banyak pelanggan daripada DNB, iaitu yang ditinggalkan dengan Maxis dan Yes sajalah. Dan benda tu boleh berlaku pembangunan rangkaian yang kurang seimbang, ya. Sebab jika U-Mobile memilih Celcom-Digi dan Telekom Malaysia, rangkaian tersebut akan memiliki 30 juta, lebih daripada 30 juta pelanggan, ya. Manakala untuk DNB pula ditinggalkan dalam 13 atau 14 juta pelanggan saja. Sebab tu akan berada ketidakseimbangan dalam pembangunan 5G lah. Sebab tu ada orang tanyalah. Celcom-Digi juga berkata bahawa mereka mempunyai cadangan dalam segi teknikal dan komersial lah yang lebih sesuai dalam pembinaan rangkaian 5G kedua, di mana mereka sedang dalam proses dalam pergabungan rangkaian mereka lah dan memodelkan rangkaian lah, di mana mereka akan mempunyai 18,000 menara sedia 5G pada akhir tahun 2025. Atas sebab Celcom-Digi sedang menggabungkan dan memodelkan rangkaian mereka, Celcom-Digi lah dikatakan boleh melaksanakan rangkaian 5G kedua dengan cepat. Maxis juga inginkan jawapan daripada pihak NCNC kenapa mereka tidak dipilih untuk melaksanakan rangkaian 5G kedua, sedangkan mereka juga memberi cadangan yang bagus lah. Dan Celcom-Digi ataupun Maxis tu lebih besar daripada U-Mobile, ya. Ada pihak iaitu bekas YB On Gaming tidak berpuas hati dengan jawapan yang diberi oleh NCNC dan juga Fahmi Fadzil lah. Dan dia mempunyai banyak soalan termasuk kenapa U-Mobile dipilih, dan dia minta supaya proses tersebut diumumkan. Dia juga ada tanyalah beberapa soalan yang saya cakap sebelum itu, ya. Dia juga tanya bahawa adakah performasi rangkaian 5G DNB mampam dengan spektrum 100 MHz yang sedia ada. Dia juga berkata bahawa sekiranya polisi Menteri Komunikasi dan NCNC tidak jelas, kelebihan yang Malaysia ada bagi pembangunan rangkaian 5G akan hilang. Anda boleh nampak kan? Performance 5G atau performasi 5G dekat Malaysia ni, dia ni jauh lebih baik daripada Singapura, dekat itu Indonesia, dekat negara-negara lain, dekat Europe dan lain-lain. Performasi Malaysia tu lebih baik. Tapi tapi pelanggan tu sudah bertambah kan. Oleh itu performance ataupun performasi rangkaian tu sudah drop lah. Sebab tu dia tanya,
polisi tu kena betul lah. Sebab jika polisi tak jelas, kelebihan tu memang akan hilang ya. Dan saya rasa ini sajalah dalam video ini. Dah banyak dah saya cakap. Ada banyak lagi yang boleh cakap. Tapi saya tak boleh nak cakap semualah. Sebab akan jadikan tempoh tu terlalu panjang. Dan jika anda rasa maklumat yang saya kongsikan dalam video ini berguna kepada anda, boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka lonceng tau. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!